A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dengarkan sedikit tazkirah mengenai tajuk dia ialah kelebihan zikir 4 kalimah. 4 kalimah tu ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pendengar semua, sahabat-sahabat semua, muslimin dan muslimat, berzikir kepada Allah merupakan salah satu jalan untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keredaan Allah, serta untuk mendapat belas ihsan, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga boleh menenangkan jiwa, melembutkan hati, melapangkan fikiran serta dapat menyegarkan minda. Dan zikir ini dipenuhi dengan fadilat-fadilat spiritual yang boleh menatijahkan kesan kepada dunia dan akhirat kita. Ada banyak riwayat daripada Nabi SAW yang mengajar kepada kita amalan berzikir. Dan amalan zikir yang dilakukan oleh baginda sangatlah banyak dan sangatlah besar faedahnya. Oleh itu, ulama mengambil inisiatif untuk menghimpunkan semua amalan zikir yang diamalkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya dapat diamalkan oleh masyarakat. Antara kitab-kitab amalan zikir contohnya ialah Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Begitu juga dan begitulah kitab-kitab yang lain. Jadi pada pagi yang mulia ini, pendengar semua, sahabat-sahabat semua, rahimani rahimakumullah, kita akan melihat kelebihan 12 kelebihan, tak silapnya 12 kelebihan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey. Yang pertama, fadilat yang pertama, kita nak tengok 12 kelebihan ataupun 12 fadilat zikir la subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama, zikir subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar adalah merupakan kalimah yang paling Allah cinta, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbul kalami ila Allah taala arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maksudnya, kalimah yang paling dicintai Allah ada 4. Tidaklah memudaratkan kamu pada ganjaran dan penerimaan di sisi Allah dari urutan manapun kamu memulakannya, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, yang pertama itu adalah fadilat atau kelebihan yang pertama ialah kelebihan yang pertama ialah kalimah, 4 kalimah ini ialah kalimah yang paling Allah cinta. Jadi sahabat-sahabat semua, marilah kita berzikir dengan zikir 4 kalimah ini, kerana
zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kira kita nak baca, nak apa tu, nak baca yang mana dulu, di dalam hadis ini. Okey, fadilat kedua. Kelebihan kedua zikir 4 kalimah ini ialah Nabi mengkhabarkan bahawa kalimah ini lebih dicintai baginda daripada apa yang disinari oleh matahari. Yakni lebih dicintai oleh Rasulullah SAW berbanding dunia dan seisinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilaihi mimma tala'at alaihi syams ay minad dunya wa ma fiha, lima rawa Muslim fi sahih fi ay hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Maksudnya Rasulullah SAW sabda, demi sungguhnya jika saya ungkapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lebih saya sukai daripada segala yang apa disinari matahari. Subhanallah. Ya, lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada apa yang disinari oleh matahari. Baik, maknanya lebih baik daripada Nabi cinta pada zikir ini berbanding dengan dunia dan seisinya. Besarnya fadilatnya. Kita nampak ucapan itu ringkas saja, tetapi sebenarnya sahabat-sahabat semua terlalu besar fadilat kelebihannya, lebih besar daripada apa yang ada di dunia, ya, dan seisinya. Fadilat ketiga iaitu zikir ini ganjarannya seperti membebaskan 100 orang hamba dan mensedekahkan 100 ekor unta dan kuda, ya, dan memperolehi ganjaran yang memenuhi langit dan bumi. Dalilnya di mana disabitkan dalam musnad Imam Ahmad dan Syu'aib, Al-Imam Al-Baihaqi dalam sanad yang lain disebutkan bahawa daripada Ummu Hani binti Abi Talib, beliau kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati saya, lalu saya berkata pada Nabi, sungguhnya saya sudah tua dan lemah, atau lebih kurang begitulah yang beliau katakan, jadi ajarkanlah saya satu amalan yang boleh dilakukan sambil duduk. Ini sudah baca hadis dia. Ini qad kabirtu wa da'uftu au kama qala famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisah qala sabbihillah mi'ata tasbih fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabatin tu'tiqinaha min waladin Ismail wa ahmadillah mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'ata farasin musrajah muljamah tahmilina 'alaiha fi sabilillah wa kabbirillah mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah wa hallili mi'ata tahlilah qala ibn Khalif ar-Rawahi an Asim ahsibuhu qala tamla'u ma baina as-sama' wal ard wa la yurfa'u yawma idzin li ahadin amalun illa an yu'ti bi misli ma ataita bihi. Hadis riwayat rawahu Ahmad bi isnad hasan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati saya. Ni Ummu Hani, ya. Ummu Hani ni sudah berusia, sudah tua, lalu Rasulullah melaluinya. Dan saya berkata pada Nabi SAW, sungguhnya saya dah tua dan lemah dan lebih, jadi ajarkanlah saya amalan yang saya boleh lakukan sambil duduk. Baginda berkata, sucikanlah Allah dengan 100 kali dengan tasbih. Sesungguhnya ganjaran tasbih itu subhanallah,
Sungguhnya ganjaran bagi makcik adalah sama seperti membebaskan seorang hamba dari kalangan cucu-cuci keturunan Ismail. Alhamdulillah, pujilah Allah, dengan 100 kali ganjarannya bagi makcik adalah seperti sedekah 100 ekor kuda yang telah dikekang dan dipakaikan pelana di jalan Allah. Dan Allahu Akbar, besarkanlah Allah 100 kali. Sebutlah Allahu Akbar 100 kali dengan takbir, kerana sesungguhnya bagi makcik adalah seperti sedekah seekor unta betina yang gemuk yang dipakaikan tanda, dan Allah terima amalan tersebut. Sebutlah 100 kali tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kata Ibnu Khalaf, meriwayatkan daripada Asim. Dan saya rasa baginda bersabda, ganjarannya memenuhi langit dan bumi. Pada hari itu tiada seorang pun yang akan diangkat amalan melainkan dia mengamalkan amalan yang sama seperti makcik. Jadi begitu besar sekali ganjaran orang yang berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimah ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Ummu Hani. Baiklah sahabat semua, yang keempat pula, fadilat keempat, zikir 4 kalimah ini boleh menebuskan dosa. Antara fadilat kalimah ini termasuk bahawa ia merupakan penebus dosa. Wahia, iaitu disebutkan hadis daripada Abdullah ibnu Umar ibnu al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kafarat anhu dunubahu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Maksudnya, daripada Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tidaklah seorang lelaki di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, melainkan ditebus dosa-dosanya meskipun dosa itu lebih banyak daripada buih di lautan. Ditebus maknanya diampunkan dosanya dengan penebusan zikir 4 kalimah ini, ya. Walaupun dosa-dosa yang dilakukan lebih banyak daripada buih di lautan, walaupun dosa, maksud di sini ialah dosa-dosa kecil yang dilakukan, Allah akan ampunkan. Okey, kita lihat pula fadilat yang kelima. Dia ada 12, ya. Yang kelima, zikir ini menjadi benih pepohon di syurga. Benih pepohon di syurga. Di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Rawahu At-Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad akri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannah tayyibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'an ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Riwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maksudnya, saya telah bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra dan Mi'raj. Beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umat kamu dan beritahu kepada mereka bahawa syurga itu subur tanahnya, segar airnya, bahawasanya syurga itu kawasan lapang dan tidak ditumbuhi pepohon. Anak benihnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ini dinilai
Jadi ini maksud hadis. Maksudnya ialah siapa yang berzikir dengan 4 kalimah ini, dia menjadi benih, menjadi anak benih pepohon di syurga. Jadi bayangkan sekali kita zikir, satu tanaman berada di syurga yang menanti tuan penzikir ini untuk memasukinya. Fadilat yang keenam. Yang keenam ya. Penuturnya menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang keenam. Siapa yang mengucap berzikir dengan 4 kalimah ini, penutur menjadi orang yang paling baik di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin An-Nasai dalam Amalul Yaum, iaitu rawa Muhammad wan Nasai Amalil Yaumi wal Lailah bi isnadi Hasan an Abdullah bin Shaddad anna nafaram min Nabi Ghuzrah salasata atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yakfinihim qala Talhah ana qala fakanu inda Talhah fa ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'san fa kharaja fihi ahaduhum fastushhid qala summa ba'asa ba'san akhar fa kharaja fihim akhar fastushhida qala summa mata as-salisu ala firashihi. Maksudnya, dan maksudnya riwayatkan oleh Imam Al-Yaum wa Al-Lailah dengan sanad yang hasan daripada Abu Abdullah bin Shaddad bahawa ada sekumpulan 3 orang daripada Bani Udrah datang berjumpa dengan Nabi. Lalu mereka semua memeluk Islam. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa yang akan menjaga mereka? Untuk saya. Talhah menjawab, saya. Jadi mereka semua tinggal bersama Talhah. Setelah itu Nabi SAW menghantar bala tentera Islam dalam sebuah ekspedisi ketenteraan, dan salah seorang daripada 3 orang ini menyertainya lalu gugur syahid. Kemudian baginda menghantar sekali lagi bala tentera dalam ekspedisi ketenteraan yang lain. Salah seorang dari 3 itu menyertainya lalu gugur syahid. Lalu yang ketiga kemudian meninggal di atas kata. Kata Talhah, saya bermimpi melihat bagi mereka bertiga tinggal bersama ayahnya dahulu, bersama saya dulu di dalam syurga. Saya nampak yang meninggal di atas katil itu berada di hadapan mereka, yang terakhir gugur syahid di kalangan berada di belakang, dan terawal gugur syahid di belakang. Hadis ini panjang, sambung lagi. Saya berasa hairan, lalu saya bertemu dengan Nabi SAW dan menceritakan perkara ini pada baginda SAW dan bersabda, maksudnya, apa yang kamu rasa pelik? Tidak ada satu pun yang lebih utama di sisi Allah banding dengan mukmin yang hidup lama dalam Islam dan banyak mengucapkan takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Maksudnya 4 kalimah. Hadis agung ini menunjukkan besarnya fadilat siapa yang umurnya panjang, baik amalannya, lisannya tidak berhenti daripada dibasahi berzikir. Antaranya ialah zikir 4 kalimah. Di mana Talhah bermimpi melihat yang bertiga ni tinggal bersama di syurga, dan saya nampak yang meninggal dunia di atas katil berada depan mereka tu, terakhir gugur syahid berada di belakang, yang terawal gugur syahid berada di belakang. Sehingga begitu ya. Jadi orang-orang ini ialah orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Maknanya kelebihan yang yang keenam, menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kalimah zikir 4 kalimah ini, kalimah tersebut dipilih oleh Allah untuk para hamba-Nya. Hadis-hadis ni agak panjang, saya hanya baca maksud saja. Antara fadilatnya termasuk bahawa Allah memilih kalimah zikir 4 kalimah ni untuk hamba dan memberi ganjaran besar dan pahala berlimpah untuk orang yang berzikir pada Allah. Di mana dalam Musnad Imam Ahmad, ya, daripada sanad yang sahih,
bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 ucapan dari banyak-banyak ucapan, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sesiapa yang mengucapkan subhanallah dituliskan baginya 20 pahala, dihapuskan baginya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan Allahu akbar, begitulah ganjarannya. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, begitulah ganjarannya. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah al-alamin tanpa sembarang pendorong, ditulis baginya 30 pahala serta dihapuskan daripadanya 30 pahala. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh tambah lagi di situ. Yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah ditulis 20 kebaikan. Sama juga alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu siapa yang berkata alhamdulillahi rabbil alamin, ya, siapa yang mengucap alhamdulillah rabbil alamin tanpa sebarang pendorong, dia yang berzikir sendiri, ya, dengan inisiatif dia sendiri, diberinya 30 pahala serta dihapuskan 30 pahala. Jadi maknanya ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu disebut pula alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Yang ke 8, perisai yang melindungi. Zikir kalimah ini menjadi perisai yang melindungi daripada api neraka. Diriwayatkan, ya, dia pengucapnya menjadi perisai yang boleh lindung dia daripada api neraka, dan pada hari kiamat kalimah ini akan datang sebagai penyelamat untuk mereka yang mengucapkannya dan berada di hadapan pengucapnya, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejap, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuzu junnatakum, qulna ya Rasulullah min aduwin qad hadara, qala la bal junnatukum minan nar, qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah munjiyatin wa muqaddimat wa hunnal baqiyatus salihah. Maksudnya, ambillah perisai kamu semua. Kami semua tanya, wahai Rasulullah, untuk berperang ke ya Rasulullah, dengan musuh ada datang ke? Baginda jawab, tidak. Sebaliknya, perisai kamu semua melindungi daripada neraka. Bacalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguhnya pada hari kiamat ia akan datang sebagai penyelamat. Ia akan berada di hadapan pengucapnya, dan ia merupakan amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Seterusnya yang ke-9. Ke-9 ialah fadilat zikir 4 kalimah ini. Ia berlaga-laga mengelilingi arsy Allah sambil menyebut-nyebut perihal pengucapnya. Dengan syaratnya kita semua mengucap dan berzikir dengan penuh keikhlasan. Di mana maksudnya? Dalilnya daripada hadis Rasulullah SAW, di mana disebutkan kalimah yang kita ucap ini, yang berlaga-laga, yang kita zikir 4 kalimah ini, dia berlaga mengelilingi arsy Ar-Rahman dan berbunyi seperti bunyi lebah. Ia menyebut perihal para pengucapnya. Sabda Nabi SAW, inna mimma tazkuruna min jalalillahi tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid yan atifna haulal ash lahunna dawiyun kadawi annah tuzakkiru bi sahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yuzakkiru bihi. Maksudnya, sungguhnya tasbih, takbir, tahlil dan tahmid merupakan pengagungan pada Allah yang kalian sebutkan. Itu berlaga-laga mengelilingi arsy Allah dan berbunyi seperti bunyi lebah. Ia menyebut-nyebut perihal pengucapnya. Tidaklah salah seorang dari kalangan kamu semua suka untuk mempunyainya atau untuk sentiasa mempunyainya sesuatu yang menyebut-nyebut perihal kamu semua di sisi Allah.
Kata Busiri dalam tu hadis ini adalah sahih. Baik, yang ke-9, yang ke-10, kalimah ini akan memberatkan timbangan amal. Fadilatnya ialah dia dapat memberatkan timbangan amal kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawa An-Nasa'i amalil yaumi wal lailah wa Ibnu Hibban. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqulu bakhin wa asyara bi yadihi bi khamsin ma asqalahunna fil mizan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal waladus salih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Maksudnya, saya pernah mendengar Rasulullah berkata bah sambil mengambil, baginda menunjukkan bilangan 5 menggunakan tangannya. Betapa beratnya 5 ini pada timbangan amal. Ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seseorang muslim yang kematian anak solehnya lalu dia ihtisab. Ya, maksud ihtisab di sini ialah bersabar dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikategorikan adalah sanadnya hasan. Maknanya di sini Nabi menceritakan zikir 4 kalimah ini boleh memberatkan timbangan al-mizan, ya. Menunjukkan bahawa dia boleh menggambarkan dia boleh memberatkan timbangan mizan. Dan begitu juga seseorang muslim yang anak solehnya meninggal, ya, seorang muslim yang kematian anak solehnya lalu dia sabar, maka juga dia juga dapat pahala itu. Yang ke-11, mengucapkan 4 kalimah ini adalah sedekah. Hadis sabda baginda dalam hadis bah ini merupakan kalimah yang disebut di sini sebagai rasa takjub. Jadi ia merupakan juga ia adalah kalimah yang diucap oleh seorang hamba yang dianggap sebagai sedekah, ya. Baik, yang ke-12, maknanya zikir 4 kalimah ini juga adalah seperti sedekah. Dan akhir sekali yang ke-12, pengganti pada Al-Quran bagi sesiapa yang tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi orang yang tak pandai membaca Quran, dia kena usaha belajar baca Quran. Jadi sementara tak pandai itu, ya, yang tak boleh nak baca itu, ya, dia banyakkanlah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana fadilat ini termasuk menunjukkan bahawa Nabi SAW menjadikan sebagai pengganti bagi Al-Quran Karim untuk sesiapa yang tidak boleh membaca Al-Quran. Sebagaimana riwayat di mana ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis ini riwayat Abu Daud wan Nasa'i wad Daraqutni wa ghairuhum an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni min qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ya Rasulullah hadza lillahi azza wa jalla famali qala qul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Falamma qala hakaza biyadihi faqala Rasulullah SAW amma hadza faqad mala'a yadahu minal khairi. Maksud hadis ini, ada seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya tak mampu mempelajari Quran. Oleh itu Tuhan ajarlah saya sesuatu yang boleh menggantikannya. Baginda bersabda, kamu bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lelaki itu berespon, bertanya lagi,
Wahai Rasulullah, ini adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Apa pula untuk saya? Dan dia jawab, kamu bacalah Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, wa'afini, wahdini. Falamma, lepas tu, apabila lelaki tu bangun, dia berbuat demikian dengan tangannya. Rasulullah SAW bersabda, lelaki ini dia telah memenuhi kedua-dua tangannya dengan kebaikan. Maksudnya, ya, jika seorang tu tak boleh baca Quran, dia gantikanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan dengan doa yang ditanya oleh lelaki tadi, Allahumma arhamni. Ini untuk dia lah, untuk dia berdoa, Allahumma rzuqni, Allahumma afini, wahdini. Ya Allah, ya, rezeki kasihnya aku, rezekikanlah aku, dan wa'afini, berilah kesembuhan padaku, dan wahdini, tunjuklah aku. Jadi itulah dia sahabat semua 12 kelebihan. Sebab zikir 4 kalimah sama-samalah kita mengamalkannya, kerana kelebihannya terlalu banyak. Semoga Allah beri keringanan pada kita untuk untuk berzikir. Jadi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.